Okay, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Kita hari ini nak masuk satu topik baru iaitu cahaya dan optik di mana ia bermula dengan 6.1 iaitu pembiasan. Jadi pembiasan ni saya bahagikan kepada beberapa bahagian lah. Okey, kalau kita tengok yang pertama ialah 6.1A iaitu pengenalan. Jadi kita nak tengok dulu apa pengenalan tentang pembiasan ini. Jadi kita terus masuk. Okey, nombor 1. Apakah yang menyebabkan pembiasan berlaku? Okey, kalau pembiasan, kita dah belajar sebelum ni tajuk gelombang. Gelombang pun ada pembiasan, gelombang cahaya, gelombang air dengan gelombang bunyi. So, untuk tajuk ini dia spesifik kepada gelombang cahaya. Dan kalau ikut apa yang kita belajar sebelum ni, bila kita sebut pembiasan, ia dikaitkan dengan perubahan laju. Laju yang berubah, idea dia datang daripada perubahan laju. Apabila gelombang berubah laju, dia akan berubahlah dia punya arah. Cahaya pun sama, bila berubah laju, dia akan berubah dia punya arah. Okey, jadi soalan dia macam mana dengan berubah laju, boleh berubah arah? Okey, contoh, kalau kita tengok situ kita dah belajar lah, kalau ada yang dah belajar kat sekolah sebelum ni, bila ada contoh ni kaca. Okey, ni udara. Bila ada cahaya yang masuk pada sudut-sudut tertentu, dia akan bengkok ataupun dia akan terpesong lah. Okey, arah dia macam mana? Okey, kalau kita dah belajar nanti kita akan tengoklah mendekati normal dan menjauhi normal. Tapi nak datangkan idea dia, kita ambil contoh yang sangat simple. Okey, dekat udara, cahaya bergerak laju. Okey, manakala bila masuk ke dalam medium yang lebih tumpat, dia akan jadi perlahan. Slow S-L-O-W, slow. Okey, jadi kenapa dia bengkok? Kita ambil contoh yang mudah iaitu kereta. Kereta ada 4 tayar. Dan bila kereta tersebut bergerak, dalam keadaan sengit macam ni, okey, apa yang berlaku? Kita ada 1, 2, 3, 4 tayar. Okey, jadi bila kereta tu sampai ke tempat yang kaca, slow ni, okey, ataupun kawasan yang lebih tumpat, yang mana, tayar yang mana akan slow dulu? Okay. So, of course lah kan, kalau saya lukis kat sini kereta tersebut, tentulah tayar yang kedua. Ni, yang kedua ini akan perlahan terlebih dahulu. Jadi, bila tayar nombor 2 ini perlahan, apa berlaku? Sama-sama bergerak, tiba-tiba nombor 2 ni, tayar nombor 2 perlahan, so secara automatik, kereta ini akan terbelok ataupun membengkok ke arah sini. Dia akan ke arah sini. Nampak? Macam kita berkawat lah. Okay. Kalau kita berkawat 3 orang, contoh macam ni kita berkawat, kalau sini slow, sini laju, apa jadi? Kita akan pusing. Betul? Tak boleh nak berkawat sama-sama laju. So kalau nak pusing ke kanan, yang belah kanan kena slow. Jadi yang belah kiri akan pusing lah. Gitu. Jadi bila kereta tu, yang tayar yang kedua akan slow dahulu. Jadi tayar yang pertama, tayar yang ketiga ni masih laju. Jadi dia akan menyebabkan kereta tersebut terpusing. Okey, ke arah sini. Jadi ini yang kita gambarkan. Apa kaitan dengan laju? Okey, dengan perubahan arah. So itu gambaran yang pertama, pembiasan berlaku apabila terdapat perubahan laju. Perubahan laju itulah yang mengubah arahnya. Pembengkokan cahaya berlaku apabila memasuki 2 medium yang berlainan ketumpatan optik. Okey, itu idea yang pertama. So, apakah yang menyebabkan pembiasan berlaku? Ialah perubahan laju cahaya apabila memasuki 2 medium yang berlainan ketumpatan optik. So, itu cerita yang pertama sebagai kita punya understanding. Okey, kita tengok yang kedua. Lukis gambar raja sinar untuk menunjukkan 3 cara cahaya dibiaskan. Okey, kalau awak tengok, kalau kita tengok gambar tu lah. Sekejap, kita turun bawah sikit. Okey, saya bagi 3 gambar. Yang pertama, apabila ketumpatan optik rendah ke tinggi. Okey. Udara mempunyai ketumpatan optik yang rendah. Nanti kita akan belajar tentang indeks biasanya. Dan ini ialah kaca contohnya. Kaca mempunyai ketumpatan optik yang lebih tinggi. Jadi, bila ada cahaya yang datang,
kita akan berkenalan dengan satu benda yang dipanggil garis normal. Apa benda garis normal tu? Jadi kita berkenalan. First, kita berkenalan. Ini ialah garis normal. Garis normal, apa benda garis normal? Garis normal ialah garis yang berserenjang. Berserenjang tu bermaksud 90 darjah lah. Okey. 90 darjah dengan apa? Ramai yang salah faham. Dia kata 90 darjah sahaja. Sebenarnya dia 90 darjah dengan permukaan. Kalau permukaan itu sengit begini, jadi normal dia ialah pada sudut tegak 90 darjah. Wajib ke lukis kat sini? Ini normal tak? Ini juga normal. Ini juga normal. Cuma kita lukis dekat sini sebab kat sini cahaya yang masuk. Jadi buat apa nak lukis kat sini? Sebab tu kita lukis kat sini 90 darjah. Okey, padam balik. Okey. Jadi itu yang pertama, garis normal. Kenal Okey, yang kedua, cahaya yang datang. Cahaya yang datang kita sebut sebagai I. Dalam bahasa Inggeris, incident ray. Dalam bahasa Melayu, sinar tuju. So, sinar tuju. Jadi, bila masuk ke dalam medium yang lebih tumpat ataupun ketumpatan optik yang lebih tinggi, dia akan terbias. Dalam kes ini, daripada ketumpatan rendah ataupun optik rendah ke tinggi, dia akan tulis kat bawah dia. Terbias. Mendekati normal. Macam mana dikatakan terbias mendekati normal? Okey, dengar sini betul-betul. Ini ialah sinar tuju. Jika, nampak, dengar. Jika tak bengkok ke mana-mana, dia akan pergi straight. Tetapi sekarang ni dia masuk ke dalam kaca, dia akan mendekati normal. Macam mana mendekati normal tu? Ambil batang marker ini, hanya tarik sahaja mendekati garis normal. Ni garis normal. Okay. Kalau tak bengkok mana-mana, dia akan pergi straight. Simpan dulu line ni. Lepas tu, dia akan bengkok. Tarik sahaja mendekati normal. Okey. Jadi, dia akan bengkok ke arah sini. Nampak? Ini ialah R. Boleh? Itu yang pertama. Macam mana cara dia bengkok. Kedua, kita kena berkenalan. Bila kita kata ini sudut sinar tuju, ini R ialah sinar biasan. Okey. Selepas ini kita akan kenal manakah sudut tuju dan sudut biasan. Sudut tuju ialah dari sinar tuju ke normal. Mesti ke normal. Ramai budak dia tarik ke permukaan. Salah. Okey. Sudut ini dipanggil theta I. Jangan salah. Sebab kalau salah nanti pengiraan pun salah. Manakala sinar biasan, sudut biasannya mana? Daripada sinar biasan R, mesti dari R, mesti tarik ke normal. Apa-apa pun mesti tarik ke normal. So, ini ialah theta R. Okey. Nampak? So, kita dah berkenalan apa itu garis normal, apa itu sinar tuju, apa itu sinar biasan dan sudut-sudut tuju dan sudut pantulan. Sudut biasan. Okey, yang kedua tadi kita berkenalan dia mendekati normal ataupun sekejap lagi kita tengok macam mana dikatakan menjauhi normal pula. Okey. Kalau dari luar ataupun dari udara masuk ke dalam kaca, dia mendekati normal bila dia nak keluar. Okey, bila dia nak keluar dari dalam contohnya. So, ada cahaya dari dalam. Nampak? Inilah I. Jadi, kita kena buat garis normal juga sebab kita nak menjauhi ataupun mendekati normal. Okey. So, bila dari kawasan ketumpatan optik yang tinggi iaitu kaca nak keluar ke udara. Okey. So, dia tadi dari luar masuk ke dalam mendekati normal. Jadi, dari dalam nak keluar tentulah menjauhi normal. Okey, macam mana menjauhi normal? Kalau, sekali lagi kalau tak bengkok ke mana-mana, dia akan pergi straight. Sebab, kalau tak nampak saya guna tangan kiri lah. Kalau tak bengkok mana-mana, dia pergi straight. Kemudian, kita hanya tarik sahaja. Kita nak mendekati ataupun menjauhi normal. Kalau dalam kes ini, menjauhi normal. So, tulis menjauhi normal. Menjauhi normal. Macam mana dikatakan menjauhi normal? Cahaya yang datang, kalau tak bengkok mana-mana, dia pergi straight. Dan kita tarik sahaja menjauhi normal. Nampak? Kalau macam ni, mendekati. Ni normal. So, jadi kita menjauhi normal. Jadi, kita tarik ke arah sini. Are we clear? So, ini ialah R.
Ini theta I mesti pada normal dan theta R kat bawah ke kat atas? Tentulah dekat atas. Theta R. Nampak? So kita boleh ukurlah sudut-sudut dia kalau kita nak. Okey, itu ialah yang kedua. Cerita yang kedua, menjauhi normal apabila daripada dalam nak keluar. Okey, last. Okey, sekarang kita dekat nombor yang mana? Yang kedua. Okey, tadi B, ketumpatan yang tinggi ke ketumpatan rendah. Yang ketiga, ni. Apabila melalui garis normal. So, macam mana bila dia melalui garis normal? Kalau lalu garis normal sangat senang. Okey. Jika lalu garis normal, cahaya tersebut tidak akan dibengkokkan. So, dia tetap pergi straight, 90 degree. Okey. Itu sahaja, senang. So, ini I, ini R. Kalau lalu normal memang senanglah. Alright. So, setakat itu. Macam mana cara nak ingat? Okey, nak ingat. So, bila daripada udara masuk ke dalam kaca, mendekati ke menjauhi normal, benda ini memang wajib kita ingat. Alright. So, kalau susah sangat diingat, saya bagi analogi yang sangat mudah. Contoh, saya ambil, kita patah balik ke atas tadi. Okey. Ini kaca. Ini udara. Kita analogikan begini. Kaca dalam. Yelah, dalam kotak kan? Okay. Oh, tak nampak. Marker merah. Kita tukar marker biru. Kaca ni kita anggap dalam. Manakala udara ni kita anggap luar. Okey, dengar sini. Kita anggaplah macam kandang. Kandang. Okey, ada kambing. Nek. Ada kambing. Adalah beberapa ekor kambing. Okey, comel ada kambing. Okey. Simple sahaja analogi kita. Apabila kambing-kambing ini duduk dekat luar, okey, dia akan berjauhanlah antara satu sama lain. Sekarang ni, apa jadi pada kambing-kambing ini jika kambing-kambing ini masuk ke dalam? Dalam bahasa mudahnya, masuk ke dalam, kalau cahaya masuk ke dalam kaca lah. Jadi, bila kambing-kambing ini masuk ke dalam kaca, yang pertama, dia akan duduk rapat-rapat ke jauh? Dia akan duduk rapat. Ataupun mendekati. Oh, salah je. Mendekati. Maknanya dekat sini, bila kambing-kambing itu dari luar, masuk ke dalam, dia akan mendekati normal. Nampak? Jadi apa jadi dengan laju dia? Laju, kambing sama juga. Kalau kambing-kambing itu masuk dalam, tentulah makin laju ke makin perlahan? Makin perlahan. Nampak? Dari luar, analogi dari luar masuk ke dalam. Luar tu udara lah. Dalam tu kaca ke, air ke dan sebagainya. Nampak? Ini mudah nak ingat. Okey, ataupun kita tukar. Kambing-kambing itu keluar. Bila kambing-kambing itu keluar, nampak? Dari dalam kaca nak keluar ke udara. Mendekati ke menjauhi normal bila dekat udara ni. Sekali lagi, kambing-kambing ni bila dekat dalam, dia duduk dekat-dekat, rapat. Jadi bila dia keluar ke udara, tentulah dia akan menjauhi normal. Ataupun kalau kambing-kambing ni, dia menjauhilah antara satu sama lain. Alright. Apa jadi dengan laju dia? Laju dia kalau dekat luar, tentulah dia akan berlari-lari keriangan. Jadi dia akan menjauhi, dia akan lebih laju. Menjauhi satulah dan dia akan lebih laju. Sangat simple nak ingat. Okay, bila masuk dalam, makin perlahan, makin rapat. Bila keluar, makin slow, makin laju dan makin jauh. Right. Jadi kita analogikan simple saja, luar tu sebagai udara dan ke dalam tu ialah sebagai ketumpatan yang lebih tinggi ataupun ketumpatan optik yang lebih tinggi. Right. Jadi kita check apa benda yang kita nak sembang kat jari. Ni ialah apa benda yang saya nak ajar tadi. Incident and refracted angle, sudut tuju dan sudut biasan. Dah sebut tadi. Garisan normal. Normal line itu apa? Normal line ialah garisan yang berserenjang ataupun perpendicular line, 90 degree dengan permukaan. Dengan permukaan kaca ataupun permukaan medium. Dan perubahan laju, analogi ni kambing tadilah. Kambing masuk kandang, keluar kandang. Masuk kandang tu ketumpatan tinggi, keluar kandang, keluar ke udara. Very simple concept. So ini ialah pengenalan dan wajib kita untuk tahu tentang
laju dan macam mana arah dibengkokkan tadi. So, itu sahaja setakat tutorial kita yang pertama. Sekian, terima kasih. Kita akan jumpa nanti tutorial yang seterusnya.